Okay, dalam video ni saya nak create base mesh character saya dalam ZBrush Core Mini. Okay, so basically ZBrush Core Mini ni dia digital sculpting software, so similar dengan a few software yang ada dekat market sekarang, macam Markbox, Blender. Okay, tapi ZBrush Core Mini dia basically just simplified version of ZBrush yang main version nya. Okay, sebab tu kalau kita tengok atas ni, kita boleh upgrade ke ZBrush Core ataupun upgrade ke ZBrush main punya ZBrush. Okay, tapi untuk beginner, saya rasa ZBrush Core Mini ni dah cukup lah untuk kita create basic mesh. Okay, so workflow saya bila dalam ZBrush Core Mini ni, saya tak mau risau tentang detail. So saya just nak simple silhouette untuk saya send ke Maya untuk kita retopology untuk dapatkan topology yang elok untuk animation. Okay, so a few things dalam ZBrush Core Mini, dia punya shortcut dia. Kalau kita nak rotate around, kita just left click. Okay, untuk kita tengok lah. Okay, so dekat atas ni kalau kita tengok dekat axis dia, kita boleh tengok kita dalam view yang mana. Okay, so macam dekat side view, front view. Okay, and then kalau kita tekan shift, dia akan snap lah ke side view. Okay, so saya snap ke front view. Okay, so just refer dekat head model ni. And then untuk saya pan around, just alt, left click untuk kita pan around kat viewport ni. And then zoom in, zoom out, just control right click untuk kita zoom in, zoom out. Okay, so tu just the simple shortcut. And then the rest saya tak guna sangat shortcut key. Okay, sebab benda yang ada dalam ZBrush Core ni dia kita just klik saja. So dia ada a few brush yang kita boleh guna untuk sculpt. And mungkin one more shortcut yang saya guna ialah draw size. So basically dekat draw size atas ni, okay, kita boleh adjust kat sini, ataupun shortcut dia kalau kita hover kat sini, dia tulis tu draw size S. So basically just tekan S, nanti ZBrush akan display draw size lah. So kita boleh adjust. Okay, and then kita boleh adjust dekat kita punya sphere ni. Alright, and then next one saya nak cover tentang 3 button ni. Alright, so since saya nak guna ZBrush Core Mini ni untuk saya send ke Maya, okay, so saya tak perlu high detail sangat. So setiap kali saya sculpt, okay, saya just klik low supaya mesh tu dia akan reduce to 150k max. Okay, so 150k tu dah cukup untuk kita send ke Maya untuk buat retopology. Okay, and make sure button ni dia activate. So basically ni just activate symmetry dekat bahagian X. Okay, so kalau kita hover dekat sphere ni pun kita boleh nampak axis dia mirror dekat sebelah. Alright, so itu saja yang penting bagi saya. Untuk material, saya rasa matte cap dah cukup memadai lah, sebab kita as long as kita boleh nampak kita punya sphere, kita boleh sculpt. Alright, so sekarang saya nak sculpt lah. So kita boleh pergi ke move brush untuk kita start dapatkan kita punya shape. Okay, so just undo kejap. So saya assume ni just center of the chest. Okay, and then saya nak cuba extrudekan clavicle, and then kita cuba dapatkan shape shoulder. Okay, so ni front view and ni dekat back. So saya tekan S untuk adjust brush size. So setiap kali bila move, lagi elok kalau kita guna brush size yang besar. Okay, supaya kita boleh dapatkan shape yang lagi banyak daripada sphere ni. Okay, and mungkin saya boleh dapatkan simple shape untuk neck. Okay, ni bahagian leher dia. And saya tak mau sculpt macam seluruh body parts. So contoh macam kepala, saya nak buat dalam projek yang asing. So saya just dapatkan neck, okay, leher, and then saya dapatkan seluruh badan.
Okay, so mungkin saya stop sampai ke bahagian hips, so bahagian pinggang. Okay, and kalau kita perasan bila kita guna move brush ni, and kalau kita tengok dekat sebelah ni, kita tengok click on draw polyframe, kita boleh tengok dia punya topology. Bila kita move sampai ke bawah, topology dia punya wireframe dia akan semakin stretch lah. Okay, so nanti kalau kita nak sculpt lagi dekat sini, kita tak ada cukup space. So basically dalam ZBrush kita boleh pergi ke clay build-up. Okay, so clay build-up brush ni, and based on kita punya brush size, okay, ZBrush dia akan increase topology dekat bahagian yang kita sculpt tu. Okay, so and then kalau kita shift and then click untuk smooth, okay, dia akan smoothkan bahagian yang kita dah tambah tu. Okay, so ni just simple trick untuk kita dapatkan topology yang lebih lah dekat bahagian yang kita perlu. Okay, so saya tak mahu masuk detail lagi. So pergi ke move brush and then kita cuba turn off polyframe, and kita cuba dapatkan upper body dulu. Okay, kita dapatkan shape yang elok. Okay, and benda ni bagus kalau kita ada reference. Okay, supaya kita dapat create shape tu dengan lagi cepat lah. Okay, so kita boleh klik shift untuk smoothkan bahagian yang kita dah move. And then bila kita dah dapat shape yang kita nak, kita boleh start draw bahagian-bahagian yang kita nak build up. Okay, so saya cuba dapatkan big shape dulu. So bahagian torso. Okay, ni dia bahagian shoulder. And saya nak refine sikit dekat bahagian belakang ni. Okay, so dekat bahagian ni kita ada shoulder, bahagian deltoid, and then kita nak bahagian chest. Okay, and then dekat sebelah ni saya nak ada bahagian ribs. So dia punya tulang rusuk lah. Okay, so basically ni just saya refer reference, and then saya cuba dapatkan sculpt ni berdasarkan reference yang saya refer lah. Okay, and then dekat bahagian kaki ni, bahagian pinggang ni, okay, saya nak bagi ada ruang sikit untuk ke belakang, and then untuk bahagian paha dia. Okay, so dalam stage ni saya tak mau banyak sangat polygons. Okay, so kalau kita tengok atas ni pun polygon kita sekarang ni dalam 13,000. So 13,000 tu ok lah untuk starting punya shape. Ok, so lepas saya dah define semua body parts, baru saya cuba dapatkan secondary shape, tertiary shape, and then kita boleh mungkin sampai secondary shape ya. Ok, supaya dalam ayah nanti kita boleh retopology untuk dapatkan dia punya production punya model. Okay, so bila kita digital sculpting ni, kita just nak dapatkan proportion yang bagus lah. Okay, sebab kalau kita nak model dalam maya, dia akan ambil masa untuk kita dapatkan simple shape macam ni. Okay, so saya lagi prefer kita guna ZBrush, and then kita transfer ke maya untuk kita plan topology model kita ni. Okay. Okay, saya rasa buat masa ni shape kita dah ok. So saya nak cuba refine sikit dia punya body parts. So saya boleh pergi ke clay build up, and then saya nak slowly start
create dia punya clavicle, and then cuba define dia punya muscle sikit. So kita start dengan clavicle. Okay, and then bahagian leher cuba definekan dia punya muscle sikit. Okay, and kalau bila kita buat ni, kita tengok topologi dah, polygon dah terlalu banyak, kita boleh pergi ke atas ni, and then kita cuba lower kan sampai lower than 150k lah. Okay, so ni maximum 150k, tapi sekarang ni kita adjust 18,000 je. Okay, so kalau kita macam terlebih sampai 200,000 polygon, okay, kita boleh klik low button tu. Okay, at the same time saya boleh switch ke move brush and then cuba adjust dia punya shape sikit. Okay, and saya rasa dekat sini kita boleh define dia punya rib cage. So saya nak dapatkan shape torso dia. Okay, and saya lupa nak cover, tapi bila kita guna clear build up ni, so bila kita tak tekan apa-apa, kita adjust sculpt, okay, dia akan timbul lah. Okay, tapi kalau kita click out, kita hold, okay, dia akan masuk ke dalam. Okay, so basically just invert daripada brush tu lah. Okay, so kalau kita tak tekan apa-apa, kita timbulkan dia and out untuk dia masuk ke dalam. Okay, so dia sama dengan brush-brush yang lain juga. Okay, so mungkin kita boleh dapatkan shape dekat belakang. And then kita keep refine dia punya shape. Okay, and kita teruskan sampai ke bawah, and then kita keep refine berdasarkan apa yang kita sculpt. Okay, so sekarang ni saya nak cuba dapatkan shape chest dia. Okay, so kita boleh tengoklah volume karakter ni macam mana. Cuba definekan shape dia. Okay, kita kena sentiasa make sure primary shape kita tu dah okay, and then baru kita move on to macam secondary shape untuk macam muscle ni. Okay, and kalau kita tak happy dengan dia punya primary shape, kita boleh adjust. Okay, and untuk karakter ni saya nak dia muscular sikit. Okay, so saya nak define dia punya muscle tu lebih sikit.
Okay, kita clear build up untuk dapatkan shape yang lagi define kat sini. Okay, saya rasa at this point kita boleh start create shape untuk dia punya arm. Okay, so saya nak start dengan dia punya bicep. Okay, mungkin kita boleh start dapatkan shape. Okay, so kalau kita tengok dia punya polygon. Okay, so kita tak ada polygon yang mencukupi lah untuk kita dapatkan shape lagi banyak. So kita turn off dulu. Kita pergi clear build up and then kita cuba buildkan shape. Dan kita at the same time kita smoothkan. Okay, sekarang ni kalau kita tengok polygon kita ni, kita just aware je lah. Kalau macam tadi saya tengok dia dah lebih pada 200,000, so saya kena reduce kan. Okay, tapi of course kita boleh sentiasa smoothkan polygon untuk kita reducekan dia punya polygon count. Okay, so untuk karakter ni saya nak dia dalam A pose. Okay, so dia just dalam keadaan yang relax. Okay, and then dia punya forearm saya nak dia ke depan sikit. Okay, mungkin kita perlukan polygon yang lebih dekat bahagian ni. Okay, and then at this stage saya tak mau sculpt dia punya hand, dia punya jari. Okay, sebab kita perlukan lagi banyak detail lah untuk dapatkan arm yang lagi, tangan yang lebih define lah. So basically untuk tangan saya nak buat dalam projek yang lain. Okay, so bila kita import ke Maya nanti kita boleh gabungkan model tu manually. Okay, so at the same time saya nak definekan dia punya torso juga.
Okay, so at this stage saya rasa kita boleh stop sekejap. And then dalam next video saya nak cuba refine lagi shape ni, sebab saya rasa at this stage dia punya muscle dia semua kita dah define dah dekat sini. Tapi kita boleh polish lagi dia punya shape supaya dia nampak lagi natural lah. Okay, and then saya nak spend more time dekat dia punya arm sekali. Okay, so itu saja untuk video kali ni.